Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya lagi Effendi Osman. Video kali ini saya nak buat full walkthrough mengenai Garmin Venue 2. Sebelum tu, terima kasih kepada Garmin Malaysia kerana pinjamkan saya jam ni. Video kali ini saya nak buat full walkthrough mengenai apa yang ada pada jam ni. Bukan video review. Review akan saya buat selepas saya habis cuba semua features dan simulasi jam ni. Jadi video kali ini saya nak tunjukkan anda apa yang ada pada jam tangan ni. Tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada paparan jam. Sekali kita pergi kepada spesifikasi atau design. Pertama sekali menggunakan AMOLED screen. Saiz screen pula adalah 45mm. Pixel adalah 416x416. Corning glass 3. Berat pula adalah 49 gram. Water rating adalah 5 ATM atau 50 meter kedalaman. Kemudian kita pergi pula kepada paparan utama pada jam ni. Ini adalah paparan utama, watch face dia. Okay, pertama sekali kita scroll down. Untuk paparan utama kita ada informasi tarikh dan hari. Kemudian kita ada juga informasi percentage bateri dan juga berapa hari boleh pergi dengan bateri tersebut. Contoh dekat sini 84%, 5 hari. Kemudian kita pergi pula kepada widget. Widget pertama adalah step. Dekat sini kita ada informasi step untuk harian. Contoh dia bermula pada 12.30 hari, 1 petang, 2 petang, 3 petang. Tengok kat sini saya punya target adalah 8,000 step per day. Dia juga ada day street, berapa step setiap hari. Dalam bentuk distance atau kilometer ada juga. Seterusnya kita pergi pula kepada widget kedua iaitu flow climb. Memandangkan jam ni ada altimeter dan barometer terbina, jadi dia ada widget flow climb. Kat sini kita boleh tengoklah 10 tingkat. Hari ni saya tak ada naik mana-mana tingkat, jadi memang kosong sajalah. Sama juga dia ada street untuk seminggu. Kemudian widget ketiga iaitu intensity minute. Contoh untuk seminggu kita target 1000. Hari ni tak ada buat apa-apa lagi, jadi kosong. So intensity minute to reach the goal 500 atau 1000. Seterusnya widget calories. Kat sini ada tunjuklah berapa banyak kalori burn. Sama juga dalam bentuk jam, 12.30 hari, 1 petang, 2 petang, 3 petang. Ada juga straight dalam seminggu. Widget seterusnya adalah heart rate. Sama juga ada informasi untuk sehari. Ada average heart rate untuk seminggu. Seterusnya widget body battery. Sekiranya anda gunakan jam ni semasa tidur, dia akan charging lah. So sepanjang hari akan drain, atau anda lakukan aktiviti dia akan drain juga. Seterusnya widget stress. Sama juga dia ada sepanjang hari. So dekat sini kita boleh monitor lah kita punya stress. Okay, ada juga dia punya dalam bentuk macam ni, so lagi senang faham. Kemudian kita ada widget respiration atau pernafasan. Ada juga average untuk seminggu. Seterusnya kita ada pulse oximeter. Ini adalah widget digunakan untuk mengesankan dengan oksigen dalam darah. Okay, anda perlu pakai jam ni untuk measure. Seterusnya widget sleep. Kalau tengok di sini, ini tidur semalam saya 5 jam 57 minit, skor dia 65, quality fair. Seterusnya dah ada informasi jugalah kat sini. Kita punya deep sleep, REM, light, awake. So, kalau tengok kat sini, saya start tidur pukul 11, saya bangun 5.55 AM. Sudah ada dalam bentuk ni juga, jadi informasi ni lebih senang difahami. Selain itu juga ada informasi mengenai tidur kita. Kalau tengok kat sini, unrefreshing sleep. Sudah ada juga lah informasi dia kat sini. Seterusnya kita pergi pula kepada widget last 7 day. So dekat sini dah ada tunjuk aktiviti anda. Tengok hari yang saya aktif adalah hari Jumaat dan juga hari Ahad. Macam ni adalah testing. So untuk hari ni memang banyak saya buat. So ni aktiviti semalam. So boleh tengok informasi dia dekat sini. Seterusnya kita pergi pula kepada widget Garmin Coach. Sekiranya anda ada menggunakan apa-apa Garmin Coach punya plan, dia akan nampak dekat sini lah. Saya tak guna apa-apa, jadi tak keluar lah kat sini. Kemudian this week punya widget, sama juga berapa kilometer kita dah buat dalam semasa seminggu. Kemudian kita ada kalender. Sekiranya anda synckan kalender telefon anda kepada jam ni, jadi dia akan tunjuk lah. Seterusnya kita ada notifikasi. So boleh nampak lah dekat sini notifikasi yang masuk. Contoh kita main Instagram, okay, ada seseorang telah like saya punya post.
Untuk WhatsApp, kalau anda set kepada preview, anda boleh baca terus lah. Kalau macam ni, saya set tak preview dekat saya punya telefon, jadi memang hanya keluar informasi macam ni sahaja. Kemudian kita pergi pula kepada widget weather. Ini sama juga, anda kena kerap synckan dengan telefon, jadi dia akan dapat informasi terkini mengenai cuaca semasa. Kemudian kita ada music control. Sekiranya anda ada lagu di dalam jam, anda boleh main terus kat sini. So saya tak ada lagu di dalam jam ni. Kemudian kita ada Hype Snapshot. Hype Snapshot ni adalah fungsi yang mana jam akan merakam data mengenai kesihatan semasa korang. Jam akan mengambil data heart rate variable, kandungan oksigen dalam darah, respiration atau pernafasan dan juga stres. Kita boleh tengok satu Okay, yang saya ambil hari tu hari Jumaat. So boleh tengok kat sini ada average heart rate adalah 86, average SPO adalah 97, average respiration adalah 13, average stress adalah 64, HRV agak rendah iaitu 26. Seterusnya kita ada widget light. Light ni adalah fungsi kawalan lampu sekiranya anda ada Varia Smart Bike Lights. Kemudian kita ada widget seterusnya, last activity. Hari ni saya ada buat aktiviti tapi saya tak berlari mana, 0.0 km sebab ni simulasi saja saya nak guna untuk treadmill. Kemudian kita ada challenge. Sekiranya anda ada buat apa-apa challenge dengan kawan anda, dia akan tunjuk dekat sini. Kemudian kita ada cycle tracking. Ini adalah widget untuk kaum wanita. Seterusnya kita ada widget hydration. Ni kalau anda minum air, so anda tekan plus sahajalah. So dekat sini boleh set lah target sehari berapa banyak kita nak minum. Untuk tambah widget, hanya tekan butang edit ni. Ini yang saya dah letak dalam glances ni. So boleh tambah lah. Saya dah kira saya dah letak semua dah lebih kurang ni. So ada last run, last swim, last golf, last strength. Seterusnya kita tengok pada paparan shortcut apa yang saya tetapkan. Contoh slide ke kanan. Shortcut saya tetapkan dekat sini adalah music library. Jadi tak ada apa-apa lah kat sini. Slide ke kiri tak ada apa-apa. Slide ke kanan saja ada keluar benda ni. Kemudian kita pergi pula kepada control. Untuk akses kepada control punya menu, tekan butang atas ni lama-lama. Jadi dia akan keluar lah control ni. Kat sini kita ada power off. Kemudian kita ada wallet. Untuk pengetahuan anda semua, wallet atau Garmin Pay masih belum boleh digunakan di Malaysia. Seterusnya kita ada music. Kemudian kita ada find my phone. Kemudian kita ada save location. Ni perlu connectivity daripada GPS. Kemudian kita ada do not disturb, Bluetooth on off. Seterusnya kita ada stopwatch. Kemudian kita ada brightness. Akhir sekali kita ada lock. Itu saja untuk control. Kemudian kita pergi pula kepada pilihan sukan. Untuk akses kepada profil sukan, hanya tekan butang atas ni. Jadi kita akan ada pilihan sukan yang ada. Pertama sekali kita ada run, kita ada treadmill, kita ada HIIT, kita ada height, kita ada hype snapshot, kita ada yoga, XC, ski, hydration, human health, navigate, breathwork, challenge. Run 2 ni adalah copy activity. Selain itu juga kita ada walk, kita ada walk indoor, kita ada indoor track, flow climb, bike indoor, pool swim, strength, cardio, pilates, elliptical, stepper, climb indoor, bouldering, row indoor, row, SUP, golf, ski, snowboard. Untuk tambah atau copy aktiviti boleh buat kat sini. So kita boleh copy lah aktiviti yang kita nak. Kita tengok pada aktiviti. Kita ambil contoh satu, right? Okay, start. Ni adalah data field untuk aktiviti run. Kalau tengok sini ada timer, ada distance, ada pace, ada heart rate, lap distance, lap time, lap pace, gauge heart rate. Untuk ubah data field, anda boleh lakukan dengan tekan butang back lama-lama. Pergi pada run setting, pilih data screen, pilih screen mana nak ubah dan tekan data field, edit data field. Untuk layout, maksimum dia hanya ada 4 sahaja. Untuk tukar data field, anda tekan edit. So anda boleh pilih lah mana nak tukar. So boleh tukar lah dekat sini. Ini pilihan data field yang ada. Timer, distance, pace field, speed field, heart rate field, intensity minute, cadence field, temperature field, elevation field, ada field.
Ada calories, ada laps, ada step, ada lap step, ada sunrise, sunset, time of the day, heading. Selain itu juga, kalau anda nak set untuk MAF atau alert untuk heart rate, anda boleh lakukan juga dekat sini. Tekan alert, pilih heart rate, pilih low kalau nak set low heart rate punya alert. Kalau high heart rate boleh set dekat sini jugalah. Boleh pilih berdasarkan zone atau anda boleh set custom. Selain itu juga, kita ada alert untuk run walk, ada pace, untuk time, untuk distance, cadence dan juga calories. Untuk tekan lap, hanya tekan butang back ni, so dia akan pergi kepada lap. Sekiranya dah tamat aktiviti, tekan butang atas dan save. Itu untuk contoh simulasi atau data larian. Seterusnya kita pergi pula kepada pilihan atau setting yang ada pada jam ni. Untuk pergi kepada setting, tekan butang back lama-lama. Okay, pertama sekali kita ada watch face. Kat sini anda boleh pilih watch face yang anda dah siap download. Kalau nak tambah watch face, anda boleh pergi pada Garmin IQ Store, boleh download dekat situ. So ni adalah senarai yang kita dah siap download dah. So nak tukar, just pilih kat sini dah mana nak. Contohnya ni. Kemudian kita ada clocks punya setting. So nak set alarm boleh dekat sini. Stopwatch, timer. Okay, nak ubah tetapan time boleh buat kat sini. Kita boleh pilih format, time source, auto atau manual, time sync. Ini akan sync menggunakan GPS dan juga telefon. Kemudian kita ada history. So sini ada senarai aktiviti, previous week punya aktiviti. Selain itu juga kita ada record. Contoh running faster 1k berapa, faster mile berapa, faster 5k berapa. Okay, kemudian kita ada untuk yang lain-lain juga lah, cycling dan juga strength. Kemudian kita ada total running. Untuk monthly, berapa larian dalam masa sebulan. Untuk weekly pun ada juga. Seterusnya kita ada option untuk delete semua data tersebut atau reset total semua. Kemudian kita pergi pula kepada setting, tekan pada butang gear ni. Untuk ubah tetapan aktiviti dan aplikasi boleh buat kat sini. Sama jugalah ni, macam ubah setting, kita ubah data screen. Nak reorder, nak remove ke, boleh buat kat sini jugalah. Glances ni widget tadi, tak ada apa-apa. Anda boleh buang widget ni atau nak ubah kedudukan dia. Control, ni control tadi. Sekiranya nak buang pun boleh juga, nak tambah yang lain pun boleh juga. Seterusnya shortcut ni yang tadi saya slide ke kanan, raise heart rate. Ini adalah tetapan heart rate, so kita boleh set auto. Abnormal heart rate alert, contoh anda nak bagi jam, bagi notifikasi kepada kita sekiranya heart rate anda di luar aktiviti lebih daripada value yang kita tetapkan, boleh buat dekat sini lah. Broadcast in activity. So sekiranya semasa aktiviti anda nak broadcast heart rate tu kepada device lain, boleh onkan features ni. Kemudian kita ada pulse oximeter. Okay, kebiasaannya saya hanya onkan during sleep sebab nak jimatkan bateri. Anda boleh on juga untuk sepanjang hari, tapi akan mempercepatkan penggunaan bateri. So kat sini kita tetapkan during sleep sahaja. Kemudian ada sensor. Sekiranya anda nak tambah sensor, boleh buat dekat sini. So ni senarai sensor yang disokong oleh venue tu. Headphone, heart rate monitor, speed dan cadence, foot port, temperature, lights, radar. Kemudian ada club sensor untuk kalibrasi, kompas boleh buat dekat sini juga. Kalibrasi barometer boleh buat dekat sini juga. Seterusnya kita ada music. Ni music provider, kita boleh pilih lah music mana kita nak guna. Spotify, My Music atau phone. Headphone boleh tambah headphone dekat sini. Audio quality, nak stereo atau mono. Seterusnya connectivity, kat sini sambungan kepada telefon. Boleh tetapkan notifikasi punya setting dekat sini.
during activity, show all, not during activity, calls only. Macam biasa saya akan tetapkan during activity saya akan show semua notifikasi daripada telefon. Kalau di luar activity saya hanya nak call only. So time out dia. Privacy ni sekiranya anda tak nak orang baca notifikasi tu, anda boleh on based on action atau gesture. Kalau action ni maksudnya sekiranya anda tekan button baru dia keluar. Gesture ni kalau anda rise up atau angkat jam ni baru dia keluar. Connected alerts maksudnya kalau jam terputus daripada telefon dia akan keluar alert jugalah. Kalau dia connected pun dia akan keluar alert. Pair dengan phone tak ada apa-apa. Okay, sync. Ini untuk sync data, tak ada apa-apa juga. Okay, wifi, anda boleh sambungkan wifi, tapi dengan syarat kena buat pada aplikasi Garmin Connect dahulu. So kalau dah buat, senarai wifi akan keluar dekat sini lah. Kemudian kita ada user profile. So dekat sini ada informasi V2 Max, ada informasi fitness age juga, ada informasi lain, gender, tahun lahir, ketinggian, berat, heart rate zone juga boleh buat dekat sini. So pilih running, kita boleh set custom, boleh ubah lah. Betul, ada safety dan tracking, incident detection. Kalau tengok kat sini semua aktiviti saya on lah, run, hike, walk, bike, run. Maksudnya kalau jatuh atau apa-apa, jam akan hantar alert kepada kita punya emergency contact. Ni adalah emergency contact saya. Live track ni sekiranya anda nak share aktiviti anda dengan kawan-kawan atau emergency contact, boleh on features ni. Dia akan hantar, macam contoh saya set dekat Twitter, setiap kali saya start aktiviti, dia akan share saya punya aktiviti dekat Twitter. Okay, itu saja. Kemudian activity tracking. Activity tracking ni adalah alert untuk seharian sekiranya anda pakai jam ni. Contoh anda tak bergerak ke apa dalam masa berapa, dia adalah tetapan masa dia, jadi dia akan beritahu suruh bergerak. Auto activity start, intensity minute, battery manager untuk jimatkan bateri, boleh onkan battery saver, tapi dia akan ubah beberapa tetapan. So kat sini battery percentage tadi yang kita tunjuk tu, battery estimate, ini adalah informasi berapa banyak hari boleh guna dengan percentage bateri tersebut. Seterusnya sistem, okay, auto lock. Ni kalau nak lock jam ni semasa aktiviti atau tak di luar aktiviti. Kemudian ada language, time, ni dah sentuh tadi. Display, brightness level boleh ubah juga dekat sini. During activity, gesture, sensitivity. Visual throw up ni adalah sekiranya anda ada 2-3 jam Garmin, anda nak sync antara semua device, anda boleh on lah features ni. Jadi contohlah hari ni anda pakai Venue 2, besok anda pakai Phoenix, tapi anda punya main jam adalah Venue 2, jadi aktiviti pada Phoenix tu dia akan sync juga masuk kepada Venue 2 ini. Okay, vibration level boleh set kat sini juga. Do not disturb unit, kalau nak ubah kilometer kepada miles boleh buat dekat sini. Data recording, smart atau every seconds. Kebiasaannya saya pakai smart, tapi sekiranya anda tempat anda lari tu tak berapa accurate dia punya bacaan GPS, anda boleh tukar kepada every second. Tetapan ni akan mempercepatkan penggunaan bateri lah. USB mode, MTP media transfer atau Garmin, tak ada apa-apa. Okay, reset, software update boleh buat kat sini jugalah. About mengenai jam. Okay, itu saja untuk full walkthrough Venue 2. Review penuh saya akan buat selepas saya habis guna jam ni. Jadi itu saja untuk kali ni. Saya harap video ni membantu anda. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.